بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Alhamdulillah, pada petang ini Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan kita untuk bersama dalam kuliah khas online pada petang ini. Kita mengambil kesempatan dan peluang berada di dalam majlis ilmu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kerana negeri ini semua yang kita buat memiliki gandaan 100,000 kali ganda. Walaupun kita sedekah hanyalah 1 rial, tapi nilainya ialah 100,000. Kita bersemayang di Masjidil Haram, nilainya 100,000. Bandingkan 27 darjat dengan 100,000. Jadi semua di sini berganda. Jadi bayangkanlah pendapatan kita daripada majlis ilmu setara mana. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka kesempatan yang kita ada ni kita nak guna semua untuk kita mendapat gandaan-gandaan pahala balasan daripada sisi Allah Subhanahu wa taala, untuk bekalan kita balik bertemu Tuhan di akhirat esok, insya-Allah. Pada hari ini para muhibbin kita daripada grup infak Darsa 23 telah menaja majlis ini Salah Sayyidina Muhammad di bawah tajuk rezeki tertahan kerana dosa. Yang pertama, kita doakan insya-Allah para penaja kita, Allah bagi sampai ke negeri yang penuh dengan rahmat ni, insya-Allah. Allah mudahkan semua urusan di dunia dan juga akhirat. Allah angkat penyakit, Allah angkat musibah, Allah angkat bala.
Allah bagi pada kita pemimpin yang adil, yang bakal mewarnai kedamaian, kebahagiaan, kesentosaan, keharmonian kita di tanah air nanti, insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang mati Allah sekalian, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rezeki tertahan kerana dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrihi. Qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah sebut wa man yattaqillah. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhraja. Pastilah dia akan menjadikan kepada orang yang bertakwa itu jalan keluar daripada semua permasalahannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan Allah pasti akan merezekikan dia daripada sumber yang ia tidak duga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pada ayat ini dapat kita faham bahawasanya rezeki itu mudah hanya dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wasallam. Taqwa ialah imtithalu awamirillah wa ijtinabu nawahih. Itu makna taqwa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Iaitu menjunjung tinggi titah perintah Allah dan meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah. Itu makna taqwa. Segi zahir daripada makna taqwa itu ialah yang kita buat, iaitu yang Tuhan suruh kita buat, yang Tuhan larang kita tinggal. Sebenarnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nak buat yang Tuhan suruh, nak tinggal yang Tuhan larang itu bermula daripada hati kita. Iaitu perasaan kita terhadap perintah Allah, perasaan kita terhadap larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan dengan Nabi letak tangannya di dada Nabi yang mulia, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Taqwa di sini, kata Rasulullah. Nabi ulang 3 kali. Maka tuan-tuan muslimin dan muslimat mati Allah sekalian, maka orang yang bertakwa ialah orang yang Allah bagi kemudahan rezekinya. Rezeki ini ada orang yang dapat lautan rezeki. Lautan rezeki ini maknanya orang yang Tuhan bagi duit banyak. Tetapi tidak semesti orang yang ada duit banyak itu mereka bertakwa. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala menjadikan duit banyak, lautan harta itu ialah istidraj. Hanya Tuhan bagi nak pelingkup, Tuhan nak musnahkan dia, Tuhan nak hancurkan dia. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Namun di sana ada orang yang memperolehi dunia dengan sebab takwa. Dia mengaut kekayaan dunia dengan sebab dia jaga apa yang Tuhan suruh dan dia jaga apa yang Tuhan larang. Di sana ada orang dapat rezeki tak seperti orang tadi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang ni tuan-tuan, dia tak kaya, dia tak banyak, tapi duit ada. Tak pernah putih. Bila kita sebut macam tu, dia seumpama Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, air yang mengalir, yang tak pernah putus. Duit ada, duit ada, duit ada, duit ada, duit ada. Tak pernah sengkek, tak pernah miskin, tak pernah. Kita panggil orang ni senang.
Tapi di sana banyak orang keputusan rezeki. Dua ada. Tak ada. Di sana ada orang yang tak ada rezeki. Ataupun rezeki itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, susah sekali. Jadi petuakan kepada orang-orang ni, jalannya takwa ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jalan ni takwa ya. Yang Tuhan suruh, jaga sungguh-sungguh. Yang Tuhan larang, jaga sungguh-sungguh. Maksud jaga sungguh-sungguh, yang Tuhan suruh tu buat sungguh-sungguh. Yang Tuhan larang, tinggal sungguh-sungguh. Itulah makna taqwa. Sebab itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam satu ayat yang lain Tuhan sebut, wa may yattaqillah. اختبار نظام الصوت اختبار نظام الصوت اختبار نظام الصوت اختبار Itu macam asap. Dia buat hujan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di sana Allah Subhanahu wa taala sebut, wa may yattaqillah yaj'al min amrihi yusra. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan urusannya mudah. Jadi daripada ayat-ayat yang kita baca ni dapat kita faham, yang menyusahkan rezeki ialah dosa. Yang menyempitkan rezeki ialah dosa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka sebab itu, kalaulah kita faham ayat yang kita baca, yang selalu kita dengar ni, kita akan prihatin terhadap pelakuan kita yang namakan dengan melakukan dosa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dosa ni, dia merosakkan semua. Urusan jadi payah, umur jadi tak berkat, rezeki jadi sengkek. Semua payah dengan sebab dosa. Bahkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, baju yang kita pakai pun akan cepat berosak, ataupun orang kata ano, pun dengan sebab dosa. Tapi kalau kita guna baju tu untuk pergi semayang, pergi masjid, buat ibadat, itu tahan. Baju cepat reput dengan sebab buat dosa juga. Begitu juga tubuh badan kita juga. Bila mana kita selalu buat dosa, menyebabkan badan tak tahan. Badan tahan dengan sebab kita jaga daripada dosa. Jadi bayangkanlah dosa tu punya dahsyat kesannya. Bayangkan kalau baju pun boleh reput, masalah sayyidina Muhammad, badan pun tak tahan. Bayangkan hati kita macam mana. Sebab itu orang yang tak bertaubat ni, dia seumpama orang yang masalah sayyidina Muhammad makan racun, dalam diri ada racun. Lambat laun, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, akan racun tu dalam diri macam mana. Nah, itu umpama dia. Maka sebab itu dosa ni jangan bagi duduk dalam diri, kena bertaubat. Biar kita bersih, suci daripada dosa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bertaubat kena selalu dan sepanjang masa. Untuk dalam badan kita, bahkan dalam hati kita, tidak tertinggal sesuatu yang akan memudaratkan kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tu je. Dalam satu ayat yang lain, dalam satu hadis yang lain, Nabi sebut, ihfazillah yahfazka. Kamu jagalah Allah, Allah pasti akan jaga kamu. Ada seorang ulama namanya Syekh Zakaria Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Umurnya sampai 100 tahun lebih. Yang saya nak sebut bukan tentang umur tu.
tentang diri dia tu. Walaupun 100 tahun lebih umur dia, mata macam orang muda, telinga macam orang muda, gigi cukup macam orang muda. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ketika itu, orang tanya, kami nak tanya Syekh, apa Syekh amal? Apa pedoman Syekh? Dia kata, hafaznaha fi sighar, hafazaha Allah fil kibar. Anggota kami ni kami jaga. Waktu kecil kami jaga dah. Jangan buat jahat, jangan buat dosa. Kami membesar dididik oleh ibu dan ayah kami, jaga dengan pelakuan dosa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Akhirnya bila kami tua, Allah pula yang jaga anggota kami daripada rosak. Sebab itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka jaga diri kita daripada dosa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi bila mana kita jaga dari dosa tu makna apa? Kita bukan dapat selamat dari dosa juga. Mana ada orang yang tak berdosa? Pasti kita berdosa. Tapi kita ada cara untuk membersihkan dosa, iaitu dengan meminta ampun dan bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, maka dengan rasa sesal, dengan rasa menyesal, dengan rasa salah Sayyidina Muhammad bersalah, itulah yang akan membebaskan kita daripada dosa. Pada contoh kita main Mekah ni. Jadi bila mana Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad kita main Mekah ni, di antara yang meluruhkan dosa ialah kita berumrah ni. Bila mana kita buat umrah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, teruk kan umrah kan? Panas pula tu. Tadi tawaf dalam panas. Sebenarnya nampak ya panas. Boleh ke api ni? Boleh rupanya. Kalau kita kata tengok orang semayang tengah-tengah panas ni. Boleh ke? Bila kita pergi boleh, rupanya Tuhan ni. Sebenarnya Rasulullah SAW, Kaabah ni memang tak panas pun. Maknanya tarikan graviti yang paling rendah dalam dunia. Kaabah tu. Jadi kalau kita sujud, kita tak panas pun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, Tuhan ni dia bagi balasan mengikut betapa teruknya kita buat amal sesuatu amalan. Inna izamal jaza ma'azamil bala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Balasan yang besar itu mengikut ujian besar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila mana kita buat sesuatu amalan, Nabi sebut dalam sebuah hadis yang lain, wa asbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Perikutkan Rasulullah sayyidina Muhammad kebaikan, perikutkan kejahatan dengan kebaikan yang akan menghapuskan kejahatan itu. Kita ada dosa, kita buat baik, maka kejahatan yang kita buat itu akan dihapuskan oleh kebaikan yang kita buat. Maka sebab itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau hati kita betul, kita main sini betul hati kita, kita nak tunduk kepada perintah Allah, kita nak rasakan diri kita hamba dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita akan rasa pada hari kita tawaf wada' nanti. Sebab penerimaan itu pada akhir. Kalau pelajar-pelajar masuk universiti, pihak universiti akan bagi nilaian ataupun mereka dianugerahkan dengan sijil di tahun yang terakhir. Maka begitulah kita saat-saat akhir di Mekah ni. Allah Sayyidina Muhammad. Bila nak balik tu rasa apa? Itulah penerimaan Tuhan. Jadi semua tu, penerimaan itu bermula daripada saat kita duduk ni. Kita baru sampai semalam, kita baru sampai mari dulu. Jadi kita lalui proses hari-hari. Dan rasa sungguh keberuntungan. Esok 10 Muharram. Dan mesti kita kena puasa dah. Bayangkan puasa 10 Muharram di Mekah.
Rasa tak pernah lagi kot kita pas 10 Muharram di Mekah. Tuhan bagi kat kita ni anugerah besar ni. Allah Sayyidina Muhammad. 10 Muharram ni adalah hari kejayaan. Hari Jumaat lagi. Malam Jumaat kita malam ni. Bayangkan gandaan pahala yang Tuhan bagi. Akhirat esok kaya raya. Akhirat esok VV. IP bukan VV. Jenuh ulang berapa ratus V. IP belakang. Maknanya, semua itulah yang akan menghapuskan kejahatan kita buat ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, ini pilihan yang tak terduga. Di atas ribu-ribu manusia, juta-juta manusia, ni pilihan Allah untuk kita. Alhamdulillah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Maka 10 Muharram ialah hari kemenangan kekasih-kekasih Tuhan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang mata Allah sekalian, maka buatlah kebajikan sebanyak-banyak. Tu saya tak bagi esok pergi ke Hudaibiyah. Sayang, pasal kita keluar daripada tempat yang penuh dengan rahmat ni. Esok buat ibadat ya. Malam ni, esok pergi Masjid Awai, masalah Sayyidina Muhammad. Guna sungguh-sungguh. Kalau orang Mekah ni, malam Jumaat, siang, malam Jumaat tu penuh kita. Bawah penuh. Mereka guna sungguh malam Jumaat. Malam yang penuh dengan rahmat dan berkat tu. Allah Sayyidina Muhammad. Jadi, rayakan esok dengan ibadat yang sebanyak-banyaknya yang akan menghapuskan semua dosa-dosa kita buat. InsyaAllah. Masalah Sayyidina Muhammad. Jadi begitulah Allah yang Maha Kaya telah pun memilih kita untuk membebaskan kita semua daripada dosa dan kesalahan kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu tak kira lagi bila mana Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad kita melihat Kaabah. Di antara ibadah yang kita jangan tinggal di Mekah ni ialah melihat Kaabah. Walau tak baca apa pun, tapi tengok je Kaabah. Untuk orang lelaki-lelaki, kalau kita nak duduk depan Kaabah, Sayyidina Sayyidina Muhammad, turun pakai ihram. Depan Kaabah tu tak boleh pakai melainkan ihramnya. Jadi turun pakai ihram, pergi tawaf sunat. Sayyidina Sayyidina Muhammad, pergi tawaf sunat. Tu Haji Aidil kata mari tu. Dia turun. Bila kosong, ini dah ramai lah. Bila Kaabah tu kosong, Salah Syamad, dia balik rumah pakai ihram. Celana pendek dia pakai dalam lah. Pasal kita bukan buat umrah. Kita nak tawaf sunat, tapi syarat dia kena pakai ihram. Pakai ihram lah. Salah Syamad Muhammad. Jadi, boleh mayang depan Kaabah. Kalau kita tak pakai ihram, kita kena duduk atas. Tengok Kaabah pun separuh je lah. Kalau kita pakai ihram, terlebih-lebih lagi, saya nak titipkan, kalau boleh tawaf pukul 2 pagi. Pasal apa? Sebab 2 pagi tu, malaikat yang bertugas seluruh alam yang akan turun time tu. Sebelum mereka turun bertugas seluruh alam ni, macam-macam mereka buat kerja bertugas, menjalankan amanah, tugas Tuhan yang Tuhan suruh. Dia turun sini dulu. Itu sepertiga malam. Bila sepertiga malam tu bermula, Sayyidina Sayyidina Muhammad, turunlah malaikat-malaikat bertugas seluruh alam ni. Turun sini dulu. Dia tawaf dulu, barulah dia pakai pergi sana sini. Tawaf pukul 2 pagi itu, tawaf bersama dengan para malaikat. Kita rasa kelainan yang waktu tu. Ambil kesempatan, bukan nak main selalu lah. Bukan nak main lalu. Jadi malam ni, tidur awal sikit, bangkit 2 pagi, pergi. Ada Sayyidina Muhammad. Lepas tu duduk depan Kaabah. Ada Sayyidina Muhammad. Yang mahal juga, bila mana kita, sebab tu tawaf tu, bila mana kita tawaf, habis 7 pusingan, mayang sunat tawaf. Lepas tu, Sayyidina Muhammad
tawaf lagi. Habis 70 sembahyang sunat tawaf. Kalau kita tak umrah, buat macam tu ya. Sallallahu alaihi Muhammad. Tawaf lagi, sembahyang sunat tawaf. Tawaf lagi, sembahyang sunat tawaf. Buat itu ya. Buatlah. Puluh ke ratus ke boleh. Wah. Sunat tawaf pun tu bukan ada di Malaysia. Hal lain kita boleh buat di Malaysia. Tawaf tak ada di sini ya. Jadi subhanallah sallallahu alaihi Muhammad, betul rasai sesaat kita tawaf berkumandang azan yang pertama. Dalam lebih kurang 4.30 bang subuh kan. Sejam sebelum tu. Waktu kita tawaf tu azan berkumandang. Tu nikmat yang sangat besar. Rasa waktu tu. Hebat dan besarnya kebesaran Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi itu yang kita boleh buat di Mekah ni. Guna sebanyak-banyaknya. Kalau boleh di hotel ni balik rehat, pi pula. Otak di masjid ya. Fikiran kita di rumah. Di Baitullah. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi sebagaimana kebersungguhan kita dengan Allah, begitu Allah Subhanahu Wa Taala terhadap kita. Buat sungguh-sungguh, suatu masa kita sangat terhad. Kita balik hari apa? Jumaat. Selasa. Berarti malam ni masalah Sayyidina Muhammad, malam Jumaat ni tak pulang lah. Malam ni ya, malam Jumaat tak pulang lah. Nak pulang pula kena main pula. Jadi tumpang duk ada ni masalah Sayyidina Muhammad, sungguh-sungguh masalah Sayyidina Muhammad. Dan tengoklah Kaabah, sebab melihat Kaabah itu Allah ampunkan dosa. Jadi kalau Rasulullah Nabi angkat dua lutut dia, Nabi peluk, Nabi tengok Kaabah. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Ya subhanallah. Lepas kita dah tawaf, letih, mayang, tengok. Ibadah tak buat apa pun, tengok Kaabah. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu di antara beberapa perkara yang akan menghapuskan dosa kita. Jadi subhanallah, ada 4 perkara kalau kita tengok, kalau kita melihat, terampun dosa kita. Yang pertama, melihat muka mak ayah. Yang kedua, melihat muka para ahli ulama. Yang ketiga, melihat Al-Quran. Yang keempat, melihat Kaabah. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi ada orang yang mak ayah masih ada, boleh tengok muka mak ayah. Muka para ahli ulama masih ada, boleh tengok muka para ahli ulama. Melihat Al-Quran, boleh melihat Al-Quran. Tapi melihat Kaabah hanya di Mekah ya. Jadi itulah yang kita harapkan, insya-Allah kita balik esok dalam keadaan Allah dah ampun dosa kita semua, insya-Allah. Sebab tu orang balik Mekah ni muka cantik-cantik, elok-elok, sebab mereka dah bersih daripada dosa. Jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah Taala jadikan kita sebaik-baik hamba, insya-Allah. Dan Allah rezekikan kita dengan rezeki yang tidak kita duga. Kerana rezeki tak terduga itu ialah lambang takwa kita. Kalau kita dapat rezeki yang diduga, itu rezeki biasa. Tapi rezeki yang main itu kita tak sangka, duk main. Sebab takwa kita, insya-Allah. Dan di Mekah ni, inilah tempatnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad untuk kita menjadi sebaik-baik hamba, insya-Allah. Saya ingat sekat tu dulu untuk petang ni, ala sayyidina Muhammad. Kira tak makan lagi kan? Tapi Tuhan bagi makan lah. Rohani, makan rohani. Puas. Buat ibadat sekalipun letih. InsyaAllah, Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sentiasa mana kita semoga pandangan rahmatnya, insyaAllah. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya dipahamkan Ustaz Fairul pergi cari makan. Jadi tunggulah dia nak makan apa. Mungkin ada sedikit salah faham antara kita dan juga catering. Jadi tak apalah, semua tu kehendak Allah, redha je lah, insya-Allah. Dan masalah ala Sayyidina Muhammad yang Allah letak tu terbaik.
kita tunggulah Safir mengamalkan apa insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doakan insya-Allah penaja kita mendapat rahmat dan berkat, dijauhkan daripada bala, dekat dengan keridhaannya, dijauhkan daripada musibah, dimudahkan urusan dunia dan juga akhirat. Amin. Ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu